Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Turkmenistan, yang mana Malaysia menang 3-1 hasil jaringan dari Faisal Halim, Safawi Rashid dan juga Koh Beng Ong. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Ki Panggun agak bagus dari segi game management, yang mana kita boleh lihat apabila Ki Panggun menggunakan pendekatan yang berbeza ketika first half dan juga ketika second half, yang mana ketika first half Malaysia bermain dengan high pressing dan juga bermain dengan all out attack. Kiranya di first half Malaysia lebih memfokuskan untuk menyerang dan juga untuk mencari gol, sehingga kita boleh lihat Koh Beng Ong dan juga Matthew Davis memang sangat advance dalam membantu bahagian serangan. Dan kita boleh lihat juga kadang-kadang di atas padang formation Malaysia seakan-akan hanya menggunakan back 2 sahaja dan menggunakan formation 2-2-5-1 untuk menyerang ketika first half. Manakala untuk second half pula Ki Panggun menggunakan pendekatan yang lebih berbeza. Sebab apa? Sebab ketika second half Turkmenistan sudah mula untuk meningkatkan tempo game dan mula menggunakan kelebihan dari segi fizikal mereka untuk menyerang dan juga untuk menembusi bahagian pertahanan Malaysia. Jadi disebabkan Turkmenistan sudah mula untuk kontrol game dan mula untuk meningkatkan tempo game ketika second half, maka Ki Panggun membuat pertukaran yang mengubah formation mereka, iaitu dengan mengeluarkan Safawi Rashid dan digantikan dengan Junior Estal untuk Malaysia bermain dengan posisi ataupun formation back 3 di belakang, untuk memastikan yang back 3 Malaysia ni ada kelebihan dari segi fizikal untuk mengatasi fizikal pemain-pemain serangan Turkmenistan ketika mereka menyerang. Kita boleh lihatlah back 3 di second half, Dion Kus, Syarul Saad dan juga Junior Estal. Mereka ni mempunyai kelebihan dari segi fizikal, so fair dan juga adil lah orang kata, untuk memastikan yang barisan pertahanan Malaysia gagal ditembusi daripada pemain-pemain Turkmenistan yang mempunyai fizikal yang besar juga. So itu adalah perancangan yang bijak daripada Ki Panggun. Dan perkara tersebut apabila bermain back 3, maka dia push Matthew Davis untuk jadi wing back, dan begitu juga dengan Koh Beng Ong. So mereka akan membentuk back 5 ketika Malaysia diserang. Jadi disebabkan itulah kita tengok di second half kebanyakannya di atas 60 minit ke atas memang Malaysia lebih memfokuskan untuk defend. Sebab waktu tu Ki Panggun boleh pilih, dia ada dua choice. Satu, dia nak kill the game, ataupun dua, dia nak secure the game. Bermaksud kat sini dia boleh je bawa masuk pertukaran player, bawa masuk Syafiq Ahmad ganti Safawi dan sebagainya untuk memastikan yang Malaysia boleh lebih menyerang. Tetapi dia tahu dia lebih pandai untuk mengurus game, sebab dalam keadaan ketika itu pemain-pemain Malaysia juga agak kelihatan penat. Jadi dia membuat keputusan yang lebih better dengan memfokuskan untuk more to defend berbanding more to attack seperti first half. Jadi boleh saya pujilah untuk Ki Panggun, memang dia punya game management agak-agak bagus. Bukan agak-agak, memang orang kata apa, super. Dan saya harap konsistensi yang ada pada Ki Panggun dalam pembacaan game dan dalam memastikan yang pasukan Malaysia sentiasa bersedia dalam first half dan juga second half boleh membantu Malaysia layak ke Piala Asia pada tahun 2023 nanti. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ini? Yang pertama, perkara pertama yang boleh kita puji adalah daripada segi pressing, iaitu tekanan-tekanan tinggi yang diberikan kepada pemain-pemain Turkmenistan oleh bahagian hadapan ataupun front line kita ketika pemain-pemain Turkmenistan cuba untuk build up. Kita boleh lihat bagaimana kerajinan Darren Lock, Arif Aiman dan juga Faisal Halim ketika mereka melakukan pressing ataupun tekanan ke atas pemain-pemain pertahanan pasukan Turkmenistan. So di sini bermaksud memang Malaysia bermain dengan high pressing, dan yang paling bagus adalah mereka pressing di kawasan Turkmenistan, di bahagian di box pasukan Turkmenistan untuk merampas bola. Dan disebabkan itulah kita boleh lihat gol yang dijaringkan oleh Faisal Halim adalah daripada segi pressing dari Darren Lock dan juga pressing daripada Arif Aiman untuk merampas bola daripada pemain Turkmenistan dalam kawasan di box pasukan Turkmenistan sendiri. Jadi itu perkara pertama lah yang kita boleh puji untuk pasukan Malaysia daripada segi pressing ataupun memberi tekanan ke atas pasukan lawan ketika first half memang sangat-sangat menjadi, bahkan telah mengganggu rentak pasukan lawan untuk memulakan build up daripada bawah, dan juga boleh dikatakan mematikan pasukan lawan dan membuatkan pasukan lawan Turkmenistan lambat untuk settle down
Ong dan membuat mistik yang sama berulang kali ketika first half. Itu yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia. Yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia adalah tentang midfield, iaitu gandingan Safawi Rashid, Azam Aziz dan juga Syamir Kuti Abah, yang mana pada perlawanan ni Safawi Rashid bermain sebagai number 10 ataupun boleh dikatakan sebagai seorang pemain yang mempunyai attacking minded lah untuk membantu bahagian serangan Malaysia, dan beliau sangat-sangat bagus bermain sebagai role number 10 dan dia boleh guide Arif Aiman dan juga orang kata apa memulakan serangan pasukan Malaysia di bahagian tengah dengan sangat-sangat bagus. Daripada segi distribution memang dia adalah seorang player yang mempunyai minda untuk menyerang, dan dia boleh buka game bersama dengan Arif Aiman, boleh combination play dengan Arif Aiman di bahagian kanan, combination play dengan Faisal Halim di bahagian kiri, memang sangat-sangat cemerlang. Jadi boleh saya katakan role yang diberikan kepada Safawi sebagai attacking midfielder ataupun peranan nombor 10 ni telah membuatkan bahagian serangan pasukan Malaysia lebih kreatif, dan peranan yang dimainkan oleh Safawi tu memang menjadi, walaupun beliau tidaklah bermain sebagai orang kata apa sebagai posisi utama beliau di winger, tetapi beliau boleh guide player-player pasukan Malaysia di bahagian midfield dan juga bahagian flank ketika Malaysia menyerang. Memang nampak ketenangan, memang nampak beliau boleh buka game dan sebagainya. So memang terbukti yang Safawi bermain sebagai role baru nombor 10 tu memang menjadilah untuk skuad kendalian di bawah Ki Panggun. Itu untuk Safawi. Manakala untuk Azam dan juga Syamir, dua player ni sebenarnya adalah nadi utama untuk pasukan Malaysia di bahagian tengah. Tetapi apa yang saya nak highlightkan adalah tentang Syamir Kuti Abah, yang mana boleh saya katakan untuk Syamir Kuti Abah pada perlawanan ni, bagi saya dia sepatutnya adalah man of the match. Sebab apa? Kalau tiada dia di bahagian tengah, boleh dikatakan Malaysia kemungkinan agak sukar untuk bertahan, terutamanya dari segi transition. Kalau anda lihat, kita boleh tengok dari segi transition ketika Malaysia bertahan ke menyerang memang sangat on top, tetapi dari transition ataupun transisi Malaysia daripada menyerang ke bertahan agak kurang. Jadi benda tu yang membuatkan Malaysia punya transition agak kurang lah daripada menyerang ke bertahan. Tetapi disebabkan ada Syamir Kuti Abah yang boleh dikatakan memang world class, defensive rate yang tinggi, work rate yang tinggi, dia berjaya untuk berada di mana-mana tempat, dan yang paling penting tugas beliau yang utama adalah untuk mengganggu bahagian tengah dan juga bahagian serangan pasukan Turkmenistan ketika mereka melancarkan serangan. Daripada kerja-kerja kotor yang dia buat, boleh tackle dan sebagainya. Daripada segi interception dia bagus. Di bahagian tengah tu memang defense punya kerja dia buat, dia cover semua tempat, dan disebabkan dia cover defense dan juga berada di bahagian tengah dengan work rate yang tinggi, defensive rate yang bagus dan sebagainya, itu juga telah membenarkan dan juga membolehkan Kobe Ong dan juga Matthew Davis yang berada di bahagian fullback kanan dan kiri untuk naik lebih ke atas. Sebab apa? Sebab Syamir Kuti Abah dah ada untuk menjalankan tugas bagi cover mereka punya tempat sekiranya di counter. Kita boleh tengok bila Turkmenistan nak counter attack di bahagian kanan, Matt Davis baru nak turun, Syamir lah orang yang akan pergi cover tempat Matt Davis. Begitu juga dengan Kobe Ong punya tempat, Syamir juga akan cover. So memang Syamir saya boleh puji daripada segi work rate, defensif dia, dan dari segi dia punya distribution ataupun dari segi dia punya sumbangan ketika menyerang pun agak bagus. Beliau boleh terlibat dengan build up. Dan manakala untuk Azam Aziz di bahagian tengah, saya boleh dikatakan dia bermain dengan sangat cemerlang. Dia berjaya untuk membantu bahagian serangan Malaysia dengan sangat-sangat bagus pada perlawanan ni. Sebab apa? Sebab saya kata dia adalah orang yang diletakkan di bahagian tengah untuk jadi general, untuk melakukan switch play dan juga melakukan open play kepada pasukan Malaysia. Kita boleh tengok daripada segi distribution long ball beliau, bagaimana dia melakukan antara hantaran jauh ke bahagian sayap untuk mencari Arif Aiman, Kobe Ong dan sebagainya. Memang accuracy, ketepatan passing dia tu memang sangat-sangat tepat, dan dia di bahagian tengah pun menunjukkan satu corak permainan yang bagus, work rate juga tinggi, dan dari segi membantu bahagian pertahanan pun dia memang agak bagus. Yang mana kita boleh tengok beberapa kali Azam Aziz berjaya untuk memenangi bola di bahagian tengah daripada hasil kejar dia, lepas tu dia tackle, dia dapat balik bola, dan hasilnya berjaya untuk memastikan yang Kobe Ong mampu untuk menjaringkan gol solo pada perlawanan ni. Kita boleh tengok yang tu hasil kerja Azam Aziz yang turun sampai ke bahagian di box pasukan Malaysia, dah hampir ke pasukan di box Malaysia, dia tackle, bola dapat Kobe solo. So bagi saya memang
Syamil dan juga Azam adalah nadi kepada bahagian tengah pasukan Malaysia, sama ada ketika menyerang dan juga sama ada ketika bertahan. Mereka berdua ni memang baguslah cemerlang di bahagian tengah. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia adalah tentang defense department dan juga goalkeeper department, yang mana untuk back four pasukan Malaysia ketika first half yang diketuai oleh Syarul Saad, Dion Kus, Matthew Davis dan juga Koh Beng Ong, mereka berjaya untuk memastikan yang barisan serangan pasukan kebangsaan Turkmenistan ni gagal untuk melakukan penetration ataupun tembusi mereka punya defensive line lah. Boleh saya katakan pemain-pemain Turkmenistan nak masuk dalam D-box pasukan Malaysia ataupun kotak penalti pasukan Malaysia ni agak sukar pada perlawanan semalam disebabkan kekentalan kita punya defense, iaitu Syarul Saad dan juga Dion Kus yang bertindak cemerlang. Walaupun ada mistake yang mereka buat telah memberikan satu gol kepada Turkmenistan, tetapi perkara tersebut boleh diperbaiki lagi lah kan. Tetapi daripada segi overall game, mereka memang sangat bagus ketika first half, dan di second half apabila kemasukan Junior Estal, mereka bermain dengan back 3 ketika menyerang dan back 5 ketika bertahan. Nampak juga yang barisan pertahanan Malaysia ni memang solid ketika itu, terutamanya daripada orang kata apa, bola tinggi, perebutan bola di udara. Memang dari segi sizing dan juga fizikal, Junior Estal, Syarul Saad, Dion Kus banyak memenangi perebutan bola di udara untuk menghalang ataupun untuk intercept hantaran-hantaran jauh yang dilakukan oleh pemain Turkmenistan. Jadi untuk defensive line pasukan Malaysia memang sangat-sangat super. Dan yang boleh saya puji lagi tentang Koh Beng Ong dan juga Matthew Davis, yang mana untuk Koh Beng Ong dan juga Matthew Davis ni boleh saya puji sebab apa? Daripada segi defensive rate, mereka berdua memang sangat bagus. Mereka berjaya untuk bertahan dan juga kawal bahagian mereka di bahagian sisi kanan dan juga sisi kiri tu dari ditembusi oleh pemain-pemain sayap Turkmenistan memang sangat cemerlang. Tambahan kita boleh tengok Koh Beng Ong di second half memang dia fokus untuk stay low lah kat bawah kan. Dia tak naik sangat atas seperti mana first half, sebab dia tahu kalau dia naik dia akan jadi orang kata apa, ada ruang yang sangat besar di bahagian kiri untuk pemain Turkmenistan beat kawasan tu untuk serang. Jadi memang Koh Beng Ong dia pandai lah di second half, dia stay low, dia fokus more to defend, dan dia berjaya untuk memastikan yang pemain Turkmenistan tak boleh nak tembusi dia. Jadi itu yang boleh saya puji untuk Matthew Davis dan juga Koh Beng Ong untuk bertahan. Tetapi ada benda yang boleh saya puji lagi, iaitu daripada segi menyerang, yang mana ketika first half khidmat Koh Beng Ong dan juga Matthew Davis ni memang sangat-sangat membantu bahagian serangan Malaysia, terutamanya Faisal Halim, Arif Aiman dan juga Darren Lock, yang mana kita boleh tengok Matthew Davis dan juga Koh Beng Ong ketika first half mereka memang advance terus ke hadapan. Dari segi overlapping memang mereka sangat cemerlang. Dari segi membantu Arif Aiman dan juga Faisal Halim sebagai winger, mereka juga sangat-sangat cemerlang lah. Memang on top, memang orang kata apa, top notch punya performance lah mereka berdua ni. Menyerang boleh, bertahan boleh. Jadi itu untuk defense department. Dan untuk Farizal pula pada perlawanan semalam, boleh saya katakan dari segi ball playing goalkeeper, beliau mempunyai kelebihan, mempunyai hantaran-hantaran tepat ke arah pemain-pemain ketika cuba build up. Walaupun ada beberapa hantaran dari goal kick yang tersasar, tetapi secara overall banyak hantaran yang dilakukan ke hadapan tepat untuk mencari pemain-pemain Malaysia yang berada di hadapan. Itu yang penting, yang mana kelebihan ada pada Farizal adalah daripada segi footwork dia. Dia punya kelebihan di kaki untuk membuat hantaran. Sebagai seorang goalkeeper, jika mempunyai kelebihan untuk membuat hantaran tepat ke arah gawang ataupun ke arah pemain-pemain pasukan sendiri ketika build up daripada bawah, memang itu akan menjadi pilihan utama untuk coaching staff lah, meletakkan keeper yang ada kelebihan sebegitu sebagai penjaga gawang utama pasukan kebangsaan Malaysia. Daripada segi saving ataupun penyelamatan, Farizal juga cemerlang pada perlawanan semalam, memang tak dinafikan. Itu untuk barisan tengah dan juga barisan goalkeeper. Untuk barisan serangan, Arif Aiman dan juga Faisal Halim, mereka berdua bermain di bahagian winger, bertubuh kecil, tetapi mereka berdua mempunyai keyakinan dan juga kelebihan daripada segi dribbling dan juga bagaimana mereka mengatasi bahagian pertahanan pasukan Turkmenistan pada perlawanan semalam. Memang sangat-sangat superb. Kita boleh tengok Arif Aiman di bahagian kanan, tak perlu cerita banyak, memang 2-3 orang dia boleh masuk, dia boleh beat, and dia boleh buat cutback, work class, semua memang sangat-sangat superb lah. Manakala untuk Faisal Halim, dia lebih suka untuk
untuk beat dan juga menjaringkan gol. So kelebihan daripada Arif Aiman dan juga Faisal Halim ni, Arif Aiman dia boleh beat 2-3 orang, Faisal Halim pun boleh beat 2-3 orang. Tetapi Arif Aiman dia punya kelebihan adalah daripada segi cutback dan sebagainya, manakala Faisal Halim adalah dari segi scorer ataupun untuk menjaringkan gol. Itu kelebihan yang ada pada Faisal Halim yang tiada pada Arif Aiman. Yang mana Arif Aiman dia tak boleh nak ada shooting yang baik, dia yang tu je kekurangannya. Tetapi daripada segi passing, daripada segi ball dribbling, daripada segi ball control memang super lah. Daripada segi speed, agility dan sebagainya memang bagus. Dan untuk Darren Lock punya performance memang saya puji. Daripada segi work rate, daripada segi pressing, memang dia antara player yang sangat bagus di bahagian tengah, di bahagian striker as a number 9. Tetapi dari segi finishing, dari segi positioning, memang Darren Lock kena perbaiki sikit. Tetapi work rate dia tu memang bagus. Dari segi pressing dia membantu kan. Tapi as a striker, kita perlu faham tugas untuk menjaringkan gol. So Darren Lock mungkin dia akan ambil masa, dan saya berdoa untuk Darren Lock akan dapat gol untuk skuad Malaysia dalam kelayakan Piala Asia ni. Kemungkinan lawan Bahrain nanti dia boleh skor, kita tak tahu. So kita doakan yang terbaik supaya dia boleh skor. Dan untuk pemain-pemain yang dibawa masuk di second half, yang saya nampak import yang diberikan oleh Sumareh pada game ni agak bagus, tetapi daripada segi attitude dia masih lagi tak boleh nak kawal kemarahan. Tetapi overall dia nampaklah improvement sikit, dia boleh beat pertahanan pasukan Turkmenistan banyak kali juga. Dan Syafiq Ahmad dia masuk memang superb juga pada game ni, memang sangat-sangat padu. Boleh saya katakan kalau dia main first half, kemungkinan Malaysia boleh skor lebih daripada 3 gol. Tetapi kemasukan di Paula lebih kepada hype kan, penonton semua jerit. Tetapi daripada segi contribution di Paula tiada apa-apa lah. Dia masih lagi, orang kata apa, dia masih lagi perlu something untuk buktikan yang dia memang ada value dalam skuad kebangsaan. Jadi untuk kelemahan yang perlu diperbaiki bagi saya, macam saya cakap tadi, daripada segi transition, gap antara bahagian sayap dan juga bahagian tengah ketika Malaysia berubah daripada corak menyerang ke bertahan, hanya ada Syamir yang cover tempat. So saya mengharapkan yang pemain-pemain seperti Arif Aiman, Faisal Halim juga turun untuk track back dan juga membantu bahagian pertahanan. Saya tak tahulah ini formation yang Kipanggun letakkan ataupun tidak, tetapi memang nampaklah gap antara transition tu memang nampak kosong di bahagian tengah. Sekiranya Syamir tak turun untuk bantu bahagian pertahanan, dia agak menyukarkan lah kan. So saya mengharapkan transition tu boleh, orang kata apa, apabila berubah untuk bertahan tu, ada 2-3 player di bahagian tengah dan bahagian sayap seperti Arif dan juga Faisal Halim boleh turun lebih ke bawah. Safawi boleh backup bahagian tengah bersama dengan Azam untuk membantu Syamir untuk buat defensif punya kerja, defend punya kerja sikit lah. Dan itu sahaja untuk orang kata apa, kelemahan yang ataupun kekurangan yang boleh diperbaiki. Dan yang boleh diperbaiki lagi adalah daripada segi player mistake. Semalam selepas Kipanggun menukar kepada back 3 ataupun back 5, banyak kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan ataupun barisan tengah Malaysia ni adalah daripada individual mistake lah. Tu yang nampak Turkmenistan boleh control game. Daripada segi game management, Kipanggun dah bagus, cumanya daripada segi execution dalam padang, daripada segi individual mistake, player boleh kurangkan. Dan yang ketiga, terutamanya gol yang dijaringkan oleh Turkmenistan tu, defense Malaysia boleh improve untuk memastikan yang mereka tak buat kesilapan yang sama. Nak salahkan Diongkus tak boleh, nak salahkan Farizal tak boleh, nak salahkan Syarul Saad tak boleh. Ketiga-tiga player boleh dikatakan involved dengan kesilapan gol tu kan. So boleh improve and untuk tak buat kesilapan mudah seperti itulah. Sebab gol tu boleh dikatakan gol yang agak mudah dan sepatutnya tak gol. So itu sahaja ulasan saya. All the best untuk skuad kebangsaan Malaysia, dan saya doakan mereka layak ke Piala Asia nanti, amin, sebagai juara kumpulan, and supaya mereka memang orang kata apa, confirm layak. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum.